Assalamualaikum and hai semua. Selamat datang ke YouTube channel Faiz. Jadi seperti yang korang tahu, baru-baru ni Apple baru saja melancarkan satu lagi model iPad pada tahun 2022 ni. iPad tu ialah iPad 10 generation ataupun iPad 10. Jadi Apple ada keluarkan dua model, iaitu iPad Pro 2022 dan juga iPad 10 generation lah. Tapi dalam video kali ni aku akan sentuh tentang iPad 10 generation ni. Aku akan buat satu video review untuk iPad 10 generation ni. Aku akan beritahu korang apa benda yang korang patut tahu sebelum korang beli iPad 10 generation ni. So tak buang masa lagi, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Jom. Okay, jom kita unbox sama-sama. Okay, aku beli iPad ni dekat Apple website. So kalau korang beli daripada Apple website, korang akan dapat dalam bentuk kotak pasal lah. So dalam kotak tu barulah ada iPad 10 generation. Jadi ini adalah design untuk kotak iPad 10 generation. Dan untuk iPad 10 generation ni, ia datang dengan 4 pilihan color, iaitu biru, pink, silver dan juga kuning. Jadi iPad yang aku pilih ialah warna biru. Okey, dekat belakang ni terdapat spesifikasi untuk iPad ni. Dan sekarang ni Apple dah tak gunakan plastik, tapi ia menggunakan kertas. So korang boleh tarik sama seperti macam mana korang nak unboxing iPhone lah. Ia menggunakan kertas. Okey, kau akan buka. Okey, so perkara yang pertama korang akan nampak dekat atas kotak ialah iPad yang dibalut dengan menggunakan kertas. So kita akan letak tepi dulu. Jadi kita akan dapat manual guide. So dalam manual guide ni macam biasa ada documentation dan juga stiker Apple. So di sini kita akan dapat power adapter 20 watt dan juga USB-C charging cable. Dan seterusnya kita ada iPad 10 generation. Okey, nanti aku akan buat video full unboxing dalam video yang lain. Nanti korang boleh check out. Dan inilah dia guys, iPad 10 generation 2022. Okey, perkara yang pertama aku akan sentuh untuk iPad 10 generation ni ialah dari aspek reka bentuk. Okey, untuk tahun ni Apple telah memperkenalkan design yang lebih baru dan lebih fresh berbanding dengan iPad 10 generation sebelum ni. Dan kalau kita tengok iPad kali ni, bentuk ataupun reka bentuk dia lebih kurang sama seperti iPad series yang lain. Dan untuk buat perbandingan, aku ada iPad Air 5 yang aku pakai dan juga new iPad 10 generation ni. Kalau korang boleh tengok closely, macam tak ada beza pun daripada segi sudut reka bentuk untuk kedua-dua iPad ni. Cuma aku perasan color biru dekat iPad 10 generation ni, dia macam warna purple sikit berbanding dengan iPad 5 generation. Dari sudut skrin pula, iPad 10 generation mempunyai 10.9 inci liquid retina display berbanding dengan iPad yang sebelum ni, iaitu iPad 9 generation yang mempunyai 10.2 inci retina display true-tone. Ia bermakna iPad 10 generation ni mempunyai aspect ratio yang lebih tinggi. So kalau korang boleh nampak, bezel dia semakin nipis berbanding dengan iPad 9 generation. Tak lupa juga liquid retina display pada iPad 10 generation ni membuatkan display screen dia lebih cantik daripada iPad 9 generation. Seterusnya, antara salah satu benda yang best untuk iPad 10 generation kali ni, Apple telah memperkenalkan USB-C port untuk mengecas. Dan sebelum ni kan Apple menggunakan lightning cable. Dan akhirnya, finally, Apple telah memperkenalkan juga USB-C di dalam iPad 9 generation ni. Sebab apa, kalau kita tengok untuk iPad series yang lain, dah lama dah menggunakan USB-C. Dan bagi aku, kita akan mendapat pengecasan yang sedikit pantas dengan menggunakan USB Type-C ni berbanding dengan lightning cable. Dan tak lupa juga dengan kehadiran USB-C port ni, korang boleh menggunakan multi-functional adapter seperti Ugreen ni. So kalau korang nak transfer data daripada file-file ataupun SD card ke, korang boleh transfer data dengan menggunakan adapter ni ke dalam iPad korang. Dan benda ni tidak boleh dicapai dengan menggunakan lightning port seperti iPad 9 generation sebelum ni. So terima kasih Apple sebab memperkenalkan USB-C port di dalam iPad 10 generation kali ni. Seterusnya, Touch ID untuk iPad 10 generation. Touch ID button berada di atas iPad seperti yang korang boleh nampak. Tidak lagi berada di bawah seperti iPad 9 generation. Jadi bila aku test, tahap responsiveness untuk Touch ID ni sangat-sangat laju lah. Dan overall aku rasa dari segi sudut reka bentuk dan juga design untuk iPad 10 generation yang baru kali ni memang sangat memuaskan. Okey, beralih kepada quality kamera. Untuk iPad 10 generation ni, ia mempunyai 12 megapixel kamera wide camera di hadapan. Berbanding dengan iPad sebelum ni, ia mempunyai hanya 8 megapixel kamera. So kita boleh nampak ada peningkatan ataupun improvement daripada segi kamera di hadapan. Dan ini adalah contoh-contoh gambar dan juga video yang diambil daripada kamera hadapan iPad 10 generation ni.
Beralih kepada kamera belakang iPad 10th generation ni, kalau korang perasan kamera ni berada di tepi, kalau korang boleh nampak, tidak lagi berada di atas iPad tau. Jadi iPad 10th generation ni mempunyai 12 megapixel landscape ultra wide camera. Dan inilah dia hasil-hasil gambar daripada kamera belakang iPad 10th generation. Oh ya, tak lupa juga untuk iPad 10th generation ni ada satu feature yang menarik yang bernama center stage. So bila korang video call ataupun korang FaceTime, kamera tu akan trace korang punya movement dan bergerak mengikut objek. Okey, beralih kepada sistem audio. Untuk iPad 10th generation ni terdapat 4 speaker. Macam korang boleh nampak ada 2 speaker di bawah dan juga 2 speaker di atas iPad ni. So inilah dia kualiti untuk audio iPad 10th generation ni. Beralih kepada prestasi untuk iPad 10th generation ni. iPad 10th generation ni mempunyai A14 Bionic chipset. Berbanding dengan iPad sebelum ni iaitu iPad 9th generation, ia menggunakan A13 Bionic chipset. Jadi aku boleh katakan chipset A14 dalam iPad 10th generation ni sedikit powerful berbanding dengan iPad 9th generation sebelum ini. Tapi kalau nak dibandingkan dengan iPad Air 5 2022, iPad Air 5 menggunakan chipset yang bernama M1 chipset. So bagi aku agak banyak perbezaan juga antara M1 chipset dan juga A14 Bionic. Tapi dengan harga yang lebih murah ditawarkan untuk iPad 10th generation ni, aku rasa prestasi untuk iPad 10th generation ni lebih kurang sama je dengan iPad Air 5. And aku dah test untuk gaming, aku dah test untuk buat note taking, aku dah buat test untuk video editing, and aku rasa performance untuk iPad 10th generation ni agak baik. And kalau aku main game di dalam iPad ni, aku rasa prestasi bila gaming aku rasa agak memuaskan dan aku tak nampak sebarang lag ataupun sebarang masalah lah bila aku gaming. So aku rasa iPad ni sesuai juga kalau korang nak buat gaming. Selain itu, aku dah test juga untuk edit di dalam iPad 10th generation ni, and aku pun personally aku banyak edit gambar-gambar klien aku. Dan aku dah test prestasi untuk iPad 10th generation ni bila buat video ataupun photo editing, prestasi ni agak baik lah. Dan aku dah test masa untuk export gambar ke galeri pun agak memuaskan dan pantas. Selain itu, dari sudut prestasi yang lain seperti note taking ataupun multitasking, aku rasa aku tak nampak ada sebarang masalah. And aku personally, aku sebagai student, aku banyak gunakan iPad ni untuk buat note taking. Aku akan buka Words dan juga Excel. Aku akan menggunakan iPad ni. Aku rasa agak convenient dan prestasi dia agak sama je lah dengan iPad-iPad yang lain. Dan bila kita cakap pasal prestasi untuk chipset ni, ia akan berkait rapat dengan jangka hayat bateri ataupun battery life. Jadi untuk iPad 10th generation ni, bateri dia boleh tahan selama 9 jam kalau surf internet ataupun buat kerja-kerja ringan lah. Kalau buat kerja-kerja berat seperti editing ataupun gaming, ia akan consume sedikit bateri. Seterusnya, untuk iPad 10th generation kali ini, ia sudah menyokong sehingga 5G ataupun rangkaian 5G, walaupun dekat Malaysia tak optimize lagi 5G ni. Tapi kalau korang ada Wi-Fi 5G di rumah, korang akan dapat internet yang lebih pantas. Seterusnya, aku akan sentuh tentang compatibility untuk iPad 10th generation kali ini. Okey, untuk iPad 10th generation kali ini, ia tidak dapat menyokong Apple Pencil 2nd generation dan ia hanya boleh compatible dengan Apple Pencil 1st generation saja. So bagi aku itu salah satu kelemahan sebab apa tak boleh guna Apple Pencil 2nd generation. So Apple, apa benda kau buat ni? Kau tidur ke? So kalau korang nak guna Apple Pencil, korang terpaksa beli first gen Apple Pencil dan gunakan lightning adapter untuk cocok dekat iPad. Dan juga korang boleh beli Apple Pencil Golden Jog di dalam Shopee ataupun Lazada. Okey, perkara yang terakhir aku akan sentuh ialah harga untuk iPad 10th generation kali ni. Okey, harga dia bermula dengan RM2,099 untuk 64GB dan RM2,849 untuk 256GB. Hanya ada dua sahaja pilihan storage ataupun storan untuk iPad 10th generation kali ini. Untuk dibandingkan dengan iPad 9th generation yang berharga RM1,599, ada beza 500 kat situ tau.
So agak banyak juga gap kat situ. Dan kalau nak ditanyakan adakah berbaloi untuk upgrade ataupun beli iPad 9th generation berbanding dengan iPad 10th generation, bagi aku iPad 10th generation ni pun berbaloi juga. Kalau korang tambah 500, korang boleh dapat iPad lebih kurang macam iPad Air, cuma prestasi yang lebih rendah sikit dengan harga yang lebih murah, dan juga korang tak boleh guna Apple Pencil 2nd generation. So bagi aku ada pros and cons kat situ. So aku rasa berbaloi je iPad 10th generation ni, boleh sesuai, dan harga untuk iPad 10th generation kali ni harga mampu milik. Jadi itu saja untuk video review iPad 10th generation kali ni. Aku harap korang suka tengok video kali ni, and kalau korang ada pendapat ataupun korang ada soalan, korang boleh share di dalam ruangan komen. Okey, itu saja, jumpa di dalam next video. Bye bye.